أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 13. Muka surat 13 baris yang ke-8 daripada atas. Muka surat 13 baris yang ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan keempat daripada 8 perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. 8 perkara mustahil. Mumasalatuhu ta'ala lil hawadith, lawan kepada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Jadi mumasalatuhu ta'ala lil hawadith menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala akan segala perkara baru ni. 8 perkara. 8 perkara yang serupa Allah Ta'ala dengan perkara yang baru. Jadi 8 ni mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Dan keempat, mustahil atas Allah Ta'ala bahawa ada bagi Allah Ta'ala berpanca indera, maknanya beranggota. Ini terjemahan daripada au lahu jihatun, ataupun bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala ada jihah. Ada jihah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mustahil. Itu adalah mumasalatuhu ta'ala lil hawadith, serupa Allah akan segala perkara yang baru. Itu mustahil sama sekali. Kerana panca indera itu daripada lazim jirim. Kerana atas itu sifat anggota kepala, dan di bawah itu sifat anggota kaki, dan kanan itu sifat anggota yang kanan, dan kiri itu sifat anggota yang kiri. Mana berpanca indera ni beranggota lah. Dan hadapan itu sifat anggota perut, dan belakang itu sifat anggota yang di belakang. Ini bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada jihah. Ini mustahil sama sekali. Hak yang ketiga terdahulu, hak yang ketiga tu au yakuna fi jihatin lil jirmi. Allah berjihah pada sesuatu jirim, di atas sesuatu, di bawah sesuatu. Itu mustahil. Ni macam kita ni. Kita ni berada di atas bumi, di atas latar. Kita berada di bawah atap, di bawah langit. Maknanya kita berjihah pada sesuatu jirim. Hak yang keempat ni umpama zat kita lah. Zat kita ni ada panca indera, ada anggota. Mana sebelah atas kepala, sebelah bawah kaki, sebelah kanan kiri tangan, sebelah hadapan belakang, anggota hadapan, anggota belakang. Ini maksudnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada jihah, mana berpanca indera, yakni beranggota. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab beranggota ni lazim daripada jirim, yang mana
mumasalatuhu ta'ala lil hawadith tu, di antara yang terdahulunya bi an yakuna jirman, atau mula-mula sekali dengan bahawa Allah Ta'ala tu berjirim, berjisim, berbentuk, atau mula-mula sekali. Jadi kalaulah bagi Allah Ta'ala beranggota ni berjuzuk, itu berjirim. Beranggota berjuzuk itu berjirim. Yang mana beranggota berjuzuk berjirim tu, kalau kita pergi kepada kalau kita pergi kepada wahdaniyah pada zat tu, kalau pergi pada wahdaniyah pada zat, itu jadi kam muttasil pada zat dah jadinya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, zat Allah ni ada jihah, ada atas, bawah, kanan, kiri, hadapan, belakang, beranggota, bererti Allah ni berjirim. Sebab jirim dia ada kanan, kiri, atas, bawah ni. Kalau beranggota pula, berpanca indah beranggota, kalau kita bicara wahdaniyah pada zat, keesaan pada zat, kalaulah berpanca indera beranggota, waktu dia panggil kam muttasi pada zat, berbilang juzuk zat Allah Subhanahu wa ta'ala ni. Macam kita ni, kam muttasi pada zat lah ni, tidak esa pada zat, tidak satu pada zat. Memanglah kita ni panggil satu pada lughahnya, memang kita dipanggil seorang pada lughahnya, tapi di zat kita ni banyak juzuk. Dia panggil kam muttasil, berbilang juzuk yang muttasil, yang duduk di satu zat. Hak munfasil ni seorang, berbilang yang berasingan. Ni seorang, tetapi di satu zat ni banyak juzuk. Atau dia panggil kam muttasil pada zat, berbilang juzuk. Ada bahagian kepala, ada bahagian kaki, ada bahagian kanan, ada bahagian kiri, ada bahagian hadapan, ada bahagian belakang. Atau mustahil sama sekali bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bagi zat Allah tu berjihad, berpihak, makna berpanca indera, beranggota, mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di dalam ayat-ayat Al-Quran, dia ada ayat-ayat yang mutasyabihah, yang pada zahirnya kesamaran atas orang awam, yang wibaham pada zihin orang awam, pada otak orang awam ni serupa Allah dengan makhluk. Selain daripada yang kita bicara minggu-minggu lepas tu, hak mustahil yang ketiga tu, Allah di atas arasy, Allah di langit, Allah di bumi, Allah bersama, Allah hampir. Itu kesamaran Allah tu berada pada satu-satu jirim. Atau zahir ayat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kehendak ayat? Pergi jalan salaf, serah makna bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada serupa dengan makhluk, kemudian tidak menyentuh, tidak membahaskan apa makna ayat-ayat mutasyabihah. Itu jalanan salaf. Jalanan khalafnya datangkan makna yang selayaknya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat yang kesamaran dengan tempat. Dan banyak ayat pula yang kesamaran. Kalau pada zahir kau, seperti Allah ada anggota pada zahir, maka zahir ayat tu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna ayat? Jalan salah serah makna kepada Allah, jalan khalaf datangkan makna yang selayaknya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak yang ketiga tu mustahil bagi Allah berjihad atas sesuatu. Yang keempat ni mustahil bagi Allah, bagi zat Allah tu ada jihad. Tapi kedua-dua sama, ada datang ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran berkaitan dengan yadullah, ayat Al-Quran berkaitan dengan bal yadahu,
ayat Al-Quran bi aidina. Yadullah, tangan Allah. Bal yadahu, bukan dua tangan Allah. Mimma amilat aidina, tangan. Yadullah mufrad, satu. Bal yadahu, dua. Aidina, tu tiga ke atas. Jadi kalau pakai zahir itu pun sudah berlawanan. Satu tangan, dua tangan, tangan. Kalau pakai zahir. Lepas tu jalan ahli sunnah jemaah, yadullah ke bal yadahu ke, kalau salah serah makna kepada Allah. Kalau pakai zahir, satu tangan, dua tangan, banyak tangan, tu berlawanan. Mustahil ayat Al-Quran berlawanan. Lepas tu apa makna ayat tu? Serah makna kepada Allah. Jana khalaq, yadullah, kekuasaan Allah. Bal yadahu, dua tangan, kudrah dan iradah Allah. Mimma amilat aidina, aidina tu banyak. Jamak ma fauqal wahid, dua dipanggil jamak dah. Makna apa? Kudrah dan iradah Allah. Itu jangan khalaf. Itu contoh ayat yang kesamaran pada zahirnya seperti Allah ni beranggota. Itu ayat tangan. Satu tangan, dua tangan, banyak tangan. Kalau ayat aini pula, ayun. Aini, satu mata. Ayun, banyak mata. Dalam Al-Quran, aini satu ayat. Ayun, 4 ayat. Walitusna'a ala aini, atas mata aku. Wasbir li hukmillahi fa innaka bi a'yunina, mata kami. Ain satu, ayun banyak. Kalau pakai zahir, situ sudah berlawanan. Kalau pakai zahir, dah satu dengan banyak berlawanan. Maka zahir itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Kalau pakai zahir jadi berlawanan. Aini satu mata, ayun banyak mata. Satu dengan banyak ni berlawanan. Maka ayat Al-Quran mustahil berlawanan. Lepas tu macam mana ayat satu dengan banyak tu? Tu zahir. Lepas tu kena ayat jalanan salahnya serah makna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khalafnya aini ke ayun ke dengan makna pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna yang didatangkan oleh ulama khalaf, ulama kemudian. Jadi kalau pakai zahir kok, mata, tangan. Lepas tu ayat cerita bab wajah, ayat cerita bab apa lagi? Ayat cerita contohnya hadis cerita bab kaki, hadis cerita bab jari. Ini semua dipanggil ayat-ayat yang mutasyabihah, hadis-hadis yang mutasyabih. Kemudian ada ayat cerita kanan, ada ayat cerita yang berkaitan dengan kanan. Matwiyat was samawatu matwiyatun biyaminih, dan bermulangi langit. Di matwiyatun, digulung, biyaminih, yaminih tu kanan. Jadi Allah ada anggota kanan. Bila ada anggota kanan, ada anggota kiri. Was samawatu matwiyatun biyaminih. Tapi kita ni biasa tengok terjemahan. Tengok terjemahan Melayu kita ni, terjemahan dia jalanan khalaf. Kita akan tengok di ayat tu, was-samawatu matwiyatun biyaminih, itu bermula langit-langit digulung dengan kekuasaan Allah. Hati kita tengok, kita tak perasan lah. Biyaminih itu dengan kanan. Jadi mana ada anggota kanan, lepas tu ada anggota kiri.
Tapi dah kita dah reti bahasa Arab. Kita tengok terjemahan pula, terjemahan hak salah. Jadi hak tafsir-tafsir Quran terjemahan tu hak khalaf lah. Was-samawatu matwiyatun biyamin, dan bermula langit-langit digulung dengan kekuasaan Allah. Pada ni. Pada tu biyamin ni dengan kanan. Maknanya ada kiri. La akhazna minhu bil yamin. Kami akan sentak daripada bil yamin dengan kanan. Kalau kira. Kalau zuhir ayat, dia golongan terpesong ni dia agak laju sikitnya. Kalau ayat yang kesamaran dengan tempat, akhirnya golongan terpesong ni menyabitkan tempat bagi Allah di atas arah, di atas langit. Ada pun tangan, mata, muka ni dia mereka ni kurang sentuh sedikit. Walaupun ada yang melampau, ditunjuk mana Allah ada tangan, ditunjuk tangan dia. Allah ada mata, ditunjuk mata dia. Allah ada muka, tunjuk muka dia. Tapi tak serupa dengan saya, dia kata tengok ke dia dah. Oh ni. Allah ada tangan, dia angkat tangan dia. Allah ada mata, ditunjuk mata dia. Allah ada muka, ditunjuk muka dia. Tapi tak serupa dengan saya, dia kata. Allah, ingat kau tu dah. Kena-kena tak serupa pula. Ni memang jelas lah ni. Terpesong ni. Cuma kadang-kadang golongan terpesong ni dia kurang sikit lah. Menyebut ayat mutasyabihah. Allah ni seperti ada jihah. Ada juz'an, ada jihah ni. Ada bahagian atas, bahagian bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Di mana berpancak indah, mana beranggota. Jarang, kurang. Mana kalau kata yadullah, tangan Allah. Berarti setakat tu je. Allah ada tangan. Tangan Allah, tangan yang selayaknya. Tu jarang-jarang. Tapi ada, bukan tak ada. Allah ada tangan. Allah ada muka yang selayak dengan Allah lah. Tangan Allah, cara tangan Allah. Muka Allah, cara muka Allah. Ada pesan gitu. Dan ayat yang sebut wajah ni, wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, kekal oleh wajah Tuhan engkau ya Muhammad. Surah Ar-Rahman ayat ke-7. Kullu syai'in halikun illa wajhah, tiada sesuatu binasa melainkan wajah. Surah Al-Qasas ayat ke-88. Ada golongan Syiah yang kafir, Allah binasa, yang kekal muka Allah je. Ada. Dan waya buka wajhu rabbika, kekal oleh wajah Tuhan engkau ya Muhammad. Jadi puak Syiah kafir ni, hak kafir ni lah, dia kata Allah binasa tak kekal, tapi yang kekal muka Allah. Hak lain binasa pula kezat Allah. Ni. Dan ayat kekal, ayat sebut waya buka wajhu rabbika, kekal wajah Tuhan. Dan ayat yadullah binasa. Ayat aini mata Allah binasa. Hadis cerita bak kaki bak jari, kaki jari Allah binasa. Yang kekalnya wajah. Ini ada hak Syiah, hak kafir. Tu kena cemak sikit lah. Memang ada lah. Allah ada tangan, Allah ada muka. Tapi tangan Allah, muka Allah tak akan sama dengan kita. Tangan sesama kita pun tak sama dah. Orang ada tangan, beruk ada tangan, serupa? Tak serupa. Muka orang tak serupa. Muka orang tak serupa sama-sama seorang-seorang tu. Muka orang dengan muka pitu tak serupa. Muka pitu dengan muka kuala tak serupa. Jadi muka Allah tak serupa lah. Kita kata tangan orang, tangan beruk, tangan apa pun serupa belaka.
muka orang ke, muka pitu ke, muka kuala, kita kata serupa. Serupa maksud apa? Dia berjirim, berjising, berbentuk. Serupalah. Tangan orang ke tangan buruk tak serupa. Tangan tu panjang ke, pendek ke, bulat ke, kan boleh cerita tu kan. Serupalah. Apa? Berjirim, berjising tangan. Kalau muka pula, muka orang, muka pitu, muka kuala, kan dia berjising kan? Muka kecil, muka bulat, muka pitu luah, muka pitu sepik, muka kuala luah, muka kuala sepik, dalam ke, tohor ke, cetek, kan boleh sebut tu kan? Jadi muka orang, muka pitu, muka kuala sama, berjirim, berjising, berbentuk. Muka orang tak serupa dengan muka pitu, kenapa tak serupa? Tak serupa dengan muka kuala, kenapa tak serupa? Jadi kalau Allah ada muka, berjirim berjising lah Allah ni. Lepas tu ayat wa yabqa wajhu rabbika tu, jangan salah, cukup mudah, cukup selamat, tak bahas-bahas pun. Serah makna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak bahas panjang. Allah ada muka, muka Allah muka yang selayak dengan Allah, takkan serupa dengan muka manusia. Jadi kita sekarang ni kena lebih luas lah ilmu tauhid nak banding orang dulu. Sebab orang dulu ni dia tak ada marilah hak karut-karut. Hak sekarang ni mari macam-macam lah. Mari macam-macam. Jadi kalau kita balik tadilah ayat yadullah, ni waqalatil yahudu yadullahi maghlulatun, tangan Allah, satu. Ayat laginya bal yadahu mabsutatani, ayat yang sama. Ayat yang sama tadi yadullah maghlulatun ni sama. Al-Maidah ayat ke-64 di hujung ayat bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha, bahkan dua tangan Allah terhampar, bukan terbelenggu, terhampar, dua tangan Allah. Maknanya satu tangan, dua tangan. Kalau pakai zahir memanglah berlawanan. Kalau pakai zahir. Tapi apa makna ayat? Serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serah makna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat Quran, hadis Nabi pula, yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah bersama dengan jemaah. Mana apa? Pertolongan Allah. Itu jalanan khalaf. Jangan salah, serah makna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang dalam Quran ni sebut yadullah ni acak kali. Berulang kali dalam Quran ni sebut yadullah. Yadullahu fawqa aydihim, Al-Fatwa ayat yang ke-10. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Hak surah Al-Imran ayat ke-73, kul innal fadla biyadillah, dengan tangan Allah. Ayat cerita apa ni? Ayat lagi dalam Quran. Contoh ayatnya berkaitan dengan tu ayat. Lepas tu dalam hadis cerita berkaitan dengan kaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat cerita berkaitan dengan kaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yada'ur rabbu rijlahu tu. Ataupun hatta yada'ur rabbu qadamahu tu. Di dalam surah Qaf ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma yaqulu li jahannama halim talak wa taqulu hal min mazid. Pada hari berkata oleh Allah Ta'ala bagi neraka Jahannam. Tuan tanya mana? Halim talak, adakah engkau sudah penuh? Adakah engkau sudah penuh? Yauma Surah Qaf 30, yauma naqulu
li jahannama, pada hari berkata kami, berkata Allah, di jahannama, bagi neraka jahannam. Yauma naqulu li jahannama, pada hari kami berkata bagi neraka jahannam. Halim talati, adakah engkau sudah penuh? Wa taqulu hal min mazid, dan menjawab oleh jahannam, adakah lagi ada tambahan? Ni sebab neraka jahannam tak penuh lagi ni. Panah dah, tak penuh, tak padat. Tak penuh, tak padat. Maka Nabi pun kata dalam hadis pula, hal ya hatta yada'a rabbu rijlahu, sehingga meletak oleh Tuhan akan kaki untuk memenuhkan neraka jahannam. Untuk memenuhkan neraka jahannam, Allah letak kaki Allah. Jangan salah, kaki betul, kaki lah, sekat kaki je. Jangan khalah ni, letak kaki ni makna puak golongan yang telah terdahulu pada azalinya, ianya ahli neraka. Itu kaki. Puak golongan yang Tuhan telah tetapkan pada azal, dia adalah ahli neraka. Itu kaki, bukan kaki anggota. Macam contohlah, contoh ni cakap sesama kita tu, makna tempat tu, kampung tu payah nak handle, payah nak jaga, payah nak jaga. Sebab apa? Sebab tak ada kaki kampung tu. Mana ni cakap biasalah ni. Oh, kampung tu payah kita nak kawal, payah kita nak kontrol. Sebab apa? Sebab tak ada kaki kampung tu. Jadi boh kena letak kaki lah kampung tu. Disuruh boh letak kaki. Boh kata malik lagi letak kaki kampung tu. Maka orang pun pegang boh tu, kerak kaki boh, pergi gantung kampung tu. Dah kena letak boh, kena letak kaki. Bukan kaki boh tu, orang boh lagi letak kampung tu, biar boleh kawal. Jadi boh kena letak kaki kampung tu. Malik kita kena letak kaki kampung. Kaki siapa? Kaki boh lah. Lepas tu kerak kaki boh, pergi gantung kampung tu. Tu tak cerdik gitu. Bukan kaki anggota. Kaki mana? Puak orang boh tu letak kampung tu. Jadi hak kata hatta yada'a rabbu rijlahu ni, sehingga meletak oleh Tuhan akan kaki, mana puak golongan yang Tuhan takdirkan pada azab ahli neraka, penuh jadi padat, panah lagi, padat lagi. Hak tu hak maknanya apa tu? Kesambaran dengan berpanca indera beranggota. Tak boleh pakai zahir mentah-mentah gitu. Tapi kalau kita buka, kalau ayat Quran macam sebut tadi lah, kalau buka terjemahan tak ada belakang tu. Wa imma tangan, wa imma mata, wa imma muka, tak ada terjemah gitu. Tak ada terjemah. Cuba kita buka dalam terjemahan Yasin. Mimma amilat aidina awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina. Mimma amilat aidina. Aidina kekuasaan kami, tak ada tangan kami, tak ada dah. Hak terjemahan Yasin tu. Aidina kekuasaan kami. Itu terjemahan Jalanan Khalaf. Hadis cerita berkaitan dengan innallaha ta'ala khalaqa adama ala surati. Innallaha ta'ala khalaqa adama ala surati. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan Adam atas surati, atas surah Allah Ta'ala, atas rupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadikan Nabi Adam ni ala surati, atas surah, atas rupa Allah Ta'ala. Jangan salah, surah-surah lah, rupa-rupa lah. Berarti setakat tu sudah lah, sudah bahas. Jangan khalah ni dengan atas rupa Allah mengemana apa? Allah ada sifat kudrah iradah, ilmu hayah sama bahasa kalam.
Allah jadikan Nabi Adam pun ada juga kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama basar, kalam. Itu atas surah, atas rupa Allah. Mana zat Allah ada sifat-sifat, ada sifat. Jadi di Nabi Adam adalah sifat kudrah, iradah, ilmu tu. Itu makna Allah Ta'ala menjadi Nabi Adam ala suratih, atas rupa Allah. Bukan makna Nabi Adam ni beranggota maka Allah pun beranggota. Tidak, tu mustahil sama sekali. Hadis cerita bab jari pula. Inna kuluba bani adama kullahu kaqalbin wahidin baina usbu'aihi min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati anak Adam sekaliannya seperti satu hati di antara dua jari daripada jari-jari Tuhan yang bernama Rahman. Antara dua jari daripada jari-jari Tuhan yang bernama Rahman. Oh, jadi banyak jari Tuhan. Itu hadis yang mutasyabih. Dan salahnya serah makna kepada Allah. Jangan khalahnya jari kekuasaan jugalah, macam tangan jugalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh ayat mutasyabihah, hadis mutasyabih yang kesamaran bagi Allah tu ada jihad, ada anggota. Mustahil sama sekali berjihad beranggota bagi zat Allah. Itu adalah sifat hawadis. Allah Ta'ala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala bersalahan dengan segala perkara yang baru. Mumasalah serupa mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang banyak duk bicaranya adalah hak ayat kesamaran dengan tempat. Hak ayat yang kesamaran dengan beranggota ni kurang sedikitlah golongan terpesu ni nak membicarakan. Bukan tak ada, kurang sedikit. Allah ada tangan, satu tangan, dua tangan, banyak tangan. Allah ada satu mata, banyak mata. Tu jarang disebut, jarang dibicarakan, jarang dibicarakan. Sebab apa? Sebab kalau pakai zahir memang awal-awal lagi dah ini berlawanan ayat pakai zahir. Pakai zahir. Jadi berlawanan dah lah. Satu tangan, dua tangan, banyak tangan. Aini, satu mata. Ayun, banyak mata. Kalau pakai zahir itu sudah berlawanan dah. Cuma ain ni dia lapah mustarak juga. Ain ni dia ada ain dengan makna biji mata ni. Ain dengan makna mata air. Ain dengan makna diri, zat. Kan kita panggil najis aini. Apa makna ain? Ain ni najis yang ada zat. Ain dengan makna zat. Makna ain ni bukan hanya satu makna, iaitu makna mata. Lepas tu dia panggil lapah yang mustarak. Lapah, satu lapah yang banyak makna. Macam istiwa tu nah. Istiwa ni lapah yang mustarak, lapah yang banyak makna. Tapi kalau datangkan ain dengan makna mata sekalipun, serah makna kepada Allah. Jangan salah, jangan khalah kok. Pengawasan kami. Itu jangan khalaf. Jadi bagi Allah jihad, dengan bagi Allah ni ada panca indera, ada anggota, tu mustahil sama sekali. Mustahil yang keempat. Mustahil yang keempat daripada 8, mustahil mumasalatuhu ta'ala lil hawadis. Dan kelima, mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kelima 8 yang mustahil ni, mustahil Allah Ta'ala berhad. Berhad mana bersakat dengan sesuatu tempat seperti pada arash dan lainnya, atau masa seperti lalu atasnya atas Allah siang dan malam.
Itu panggil berhad, ada had. Hak dalam ni dalam mata Umi Ibrahim tu au yataqayyada bimakanin au zamanin. Berkait Allah Taala dengan tempat dan juga ataupun dengan masa. Allah berhad bersakat dengan tempat. Allah berhad bersakat dengan masa. Allah berkait dengan tempat, Allah berkait dengan masa. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berhak bersakat dengan tempat ni. Hak ning ni masuk dah lah bi an yakuna jirman. Allah tu jirim, maka bila jirim maka dia berkait dengan tempat. Atau masuk dah situ. Dan juga masuk dah hak yang ketiga tu. Allah Ta'ala berjihad pada satu-satu tempat. Itu masuk dah situ. Kalau berkait dengan tempat, makna Allah ni berjirim. Hak tu hak mustahil yang pertama dah. Hak mumasalatuhu ta'ala lil hawadis. Bagi dengan bahawa Allah Ta'ala tu jirim, mustahil. Kalau jirim dia akan bersakat dengan tempat. Mustahil sama sekali. Jadi hak mustahil yang kelima ni berhak dengan satu tempat seperti pada arah atau lainnya. Itu masuk dah pada au yakuna jirman, ataupun adalah Allah Ta'ala tu jirim. Satu laginya ataupun bersakat berhak berkait Allah Subhanahu wa ta'ala dengan masa. Bila berkait dengan Allah dengan masa, berarti Allah berada di dalam alam. Sebab masa ni mengikut perjalanan matahari, perjalanan bulan, ada siang, ada malam. Maka kalau Allah ni berkait dengan masa, maka berarti Allah berada di dalam alam. Jadi ataupun bertempat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertempat jadi berjirim Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mustahil Allah Ta'ala berkait dengan masa. Sebab tu nak kata Allah ni lama ke, tak boleh sebab dia tak kait dengan masa. Dia kalau kata lama, tua, atau berkait dengan masa belaka tu. Adapun Allah Ta'ala tidak berkait dengan masa. Sebab masa ni berada dalam alam. Berada dalam alam, maka berjalanlah masa. Macam sekarang kita ni, siang malam, masa pun berlalu, masa pun berjalan. Dan Allah Ta'ala tidak berada dalam alam, maka Allah Ta'ala tidak berkait dengan masa. Mustahil Allah Ta'ala berkait bersakat dengan tempat, dan mustahil Allah Ta'ala berkait bersakat dengan masa. Itu mustahil yang kelima. Dan keenam, mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat zatnya yang maha tinggi itu bersifat dengan sifat yang baharu. Sifat yang baharu ni arak lah. Bersifat yang baru ni, sifat yang baru tu arak dipanggil. Jadi mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat yang baharu. Mana seperti bahawa bersifat Allah dengan kudrah yang hadis dan iradah yang hadis, kudrah yang baharu dan iradah yang baharu. Sifat kudrah Allah, kudrah yang qadimah. Sifat iradah Allah, iradah yang qadimah. Mustahil Allah bersifat dengan sifat kudrah yang baharu, bersifat dengan sifat iradah yang baharu. Mana sifat-sifat yang baharu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat yang baharu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana sifat yang baharu, bergerak, diam, itu sifat yang baharu. Mana sifat yang baharu, putih, hitam, itu sifat yang baharu. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gerak, diam, itu sifat perkara yang baharu. Allah Ta'ala tidak serupa dengan yang baharu, maka mustahil bagi Allah ada sifat-sifat yang baharu di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita ada kudrah kita kudrah hadisah, kudrah yang baru. Kita ada iradah yang Tuhan jadikan di zat kita. Iradah kita iradah yang hadisah, yang baharu.
Mana kita bersifat dengan sifat kudrah. Tapi sifat kudrah kita tak sama kudrah Allah. Sifat kudrah Allah, kudrah yang qadimah. Sifat kudrah kita, kudrah yang baharu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan sifat kudrah, mengada dan meniadakan. Sifat kudrah kita tak bekas sama sekali. Sifat kudrah kita tak bekas sama sekali. Kalau sama sifat kudrah kita dengan sifat kudrah Allah, kalau berbicara pada wahdaniyah pulaknya, tidak keesaan pada sifat. Ada di yang lain satu sifat yang sama dengan sifat Allah, dipanggil kan munfasil pada sifat. Hak bicara hak wahdaniyah pada sifat terdahulu, keluar dua makna kan. Jadi kalau ada di sesuatu satu sifat yang sama dengan sifat Allah, dipanggil kam munfasil pada sifat, dipanggil. Atau mustahil sama sekali. Mana di makhluk adalah sifat, tapi tak sama. Mana di kita ni ada sifat kudrah Allah jadikan, tapi sifat kudrah Allah mengada dan meniadakan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan sifat kudrah mengada dan meniadakan. Adapun sifat kudrah yang ada di zat kita ni tak bekas sama sekali. Bukan nak mengada nak meniadakan, menggerak diamkan tubuh kita, tetap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan sifat kudrah. Ini pegangan kita lah. Kalau kita cakap asbab tu tak salah. Oh, sekarang ni sudah bertenaga, sudah boleh buat itu, sudah boleh buat ini. Mana sekarang ni sudah ada tenaga, boleh urus diri sendiri, tak payah orang buat dah. Sebab apa? Sebab sekarang ni sudah bertenaga. Pada ni Tuhan sudah letak kudrah tenaga ni. Masa tak ada kudrah tenaga, semuanya orang buat belaka. Lepas bertenaga ni boleh buat sendiri, boleh urus sendiri, boleh buat kerja macam-macam kerja dah. Kerja berat-berat pun boleh buat juga. Sebab apa? Sebab sekarang ni sudah ada kudrah, sudah ada tenaga. Tu cakap asbab tak ada salah tu. Tapi hakikinya, adakah kudrah yang hadisah, kudrah yang baharu yang ada di zat kita ni sama dengan sifat kudrah Allah yang mengada meniadakan? Tidak. Tidak ada sifat kudrah hamba yang sama dengan sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudrah Allah kudrah yang qadimah. Tidak ada di zat Allah kudrah yang baharu. Kudrah baharu ada di zat kita. Itu arak yang ada di jirim kita, itu kudrah yang hadisah. Tidak ada arak sifat yang baharu di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudrah yang baharu tidak ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudrah baharu di zat kita lah. Jadi sifat yang baharu di antaranya lagi gerak, diam, putih, hitam, itu semua dipanggil sifat yang baharu. Waktu dipanggil arak yang bicara dahulunya, itu bicara arak. Arak sifat yang baharu yang ada di jirim yang baharu. Jadi kudrah hadisah si arak sifat yang baharu yang ada di jirim yang baharu. Adapun sifat Allah sifat yang qadimah yang ada di zat Allah, zat yang qadim, zat yang sedia kala. Itu hak mustahil yang ketujuh. Mustahil yang keenam. Mustahil yang keenam dan ketujuh. Ini hak mustahil yang ketujuh. Daripada 8 hak mustahil. Yang ketujuh, dia nanti yang ke-8 tu mungkin panjang sikit lah ke-8 tu. Kita ambil yang ketujuh, kita tinggal yang ke-8. Dan ketujuh mustahil atas Allah Ta'ala itu bahawa bersifat dengan kecil dan besar. Kerana makna kecil itu barang yang sedikit daging anggotanya, dan makna besar itu barang yang banyak daging anggotanya. Jadi kecil ni jirim yang kecil, besar ni jirim yang besar. Jadi
kecil ke besar, jirim juga. Jadi hak mula daripada yang keenam tu, mula daripada yang hak berkait dengan tempat tu, mula daripada yang kelima tu, sampai ke akhir tu, hak tu sudah masuk daripada hak mustahil yang pertama, bi an yakuna jirman. Mustahil adalah antara tu jirim, hak yang pertama. Apabila Allah ni bukan jirim, maka Allah tidak berhak pada mana-mana tempat. Allah tidak berkait dengan masa. Bila Allah bukan jirim, maka tidak ada sifat yang baru di zat Allah, sebab sifat yang baru ada di jirim. Allah bukan jirim, maka tak ada sifat yang baru di zat Allah Ta'ala. Bila Allah bukan jirim, maka Allah tidak besar, tidak kecil. Dia mari daripada hak mustahil yang pertama. Mustahil Allah Ta'ala tu jirim. Kata setengah ulama, makna Allah Ta'ala mustahil bersifat kecil itu, iaitu singkat umurnya, dan mustahil bersifat dengan besar, iaitu panjang umurnya. Sekarang ni mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kecil, bersifat dengan sifat besar. Kecil ni dengan bahawa sedikit daging anggotanya, besar ni banyak daging anggota. Daging anggota ni jirim belaka. Ada setengah ulama, kecil itu maknanya singkat umur, besar ni panjang umur. Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat baqa, kekal. Dia umur pendek, umur panjang ni, hak ni semua duduk di bawah alam belaka ni. Hak ada berkait dengan masa. Berkait dengan masa. Umur dia pendek je. Mana tahu dia umur 10 tahun, 20 tahun, tak ada dah, mati. Umur 60-70 ni panjang. Itu semua berkait dengan masa. Jadi berkait dengan masa tu maknanya jirim. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan jirim. Ada pun barang yang datang pada Al-Quran seperti Allahul Kabirul Muta'al, artinya Allah Ta'ala maha besar lagi maha tinggi. Itu besar tu. Maka maknanya, makna maha besar itu besar pada ketuhanan, besar pada martabat ketuhanan. Bukan besar ni makna besar banyak, besar banyak daging, bukan. Sebab apa? Itu semua makna kepada jirim belaka tu. Kalau besar dengan makna besar macam kita ni. Kalau macam malaikat, bolehlah kita kata malaikat ni makhluk Allah yang paling besar sekali, boleh kata nak. Sebab malaikat ni daripada jisim nurani. Jisim malaikat ni, jisim daripada cahaya. Jadi jirim jisim ni boleh kata besar, boleh kata kecil. Jadi malaikat ni makhluk yang paling besar, dan malaikat ni boleh mengkecilkan zat malaikat tu sendiri. Tapi boleh katalah malaikat besar, langit bumi besar, syurga neraka luas besar. Maksud apa situ? Sebab itu semua adalah jirim, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala ni bukan jirim, maka Allah tidak kecil dan Allah tidak besar. Allah maha besar ketuhanan. Allahu Akbar. Allah maha besar ketuhanan, bukan besar zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada golongan terpesong, kenapa Allah kita tak dapat nak tengok? Sebab Allah besar sangat, dia kata. Sebab tak nak tengok Allah. Allah kata Allah besar sangat Allah ni. Siapa nak tengok tak boleh Allah, sebab besar sangat. Besar macam mana dimaksud, dia dah tahu lah. Kalau kita katalah, kalau makhluk besar sangat, makhluk tu tak boleh tengok Allah. Kalau besar sangat tak tengok. Kalau kita duduk dekat tau, besar sangat, kita duduk dekat, nak tengok macam mana, sebab benda tu besar. Gitulah mungkin. Kalau benda tu besar kan, kita duduk jauh dia tengok lah. Kalau kita duduk dekat, dah besar sangat kan, tengok mana? Sebab kita duduk dekat. Jadi Allah Ta'ala tak boleh tengok sebab Allah Ta'ala ni besar sangat, dia kata. Apa maksud dia tak tahulah. Kecil besar itu sifat bagi jirim. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan jirim. Allah zat yang qadim, zat yang sedia kala, yang bersifat dengan sifat yang qadimah. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan kedelapan mustahil atas Allah Ta'ala bahawa bersifat dengan berkehendak, menjadikan segala perbuatan atau berkehendak pada menghukumkan dengan hukum, berkehendak kepada maslahat. Allah tidak berkehendak, tidak berhajat. Apa yang telah jadikan ada hikmah belaka. Hukum hakam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada hikmah belaka. Bukan Allah berkehendak pada satu-satu kehendak daripada perbuatan Allah. Allah bukan berkehendak pada satu-satu kehendak pada hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehendak ni gharat, bukan kehendak iradah. Iradah tu sifat Allah. Ini kehendak ni gharat, ada tujuan yang menekan. Macam kita kan, kita ni sentiasa ada tujuan yang menekan. Kenapa kita belajar? Kerana kita nak kena cari ilmu, tak belajar jahil kita. Kenapa kita bekerja? Kalau tak kerja nafkah keluarga macam mana? Kenapa kita makan? Kalau tak makan, laparlah kita, tak boleh nak bergerak lah kitanya. Jadi kita banyak gharak yang menekan kita, tujuan yang menekan kita pada satu-satu perbuatan kita tu. Allah Ta'ala Maha suci daripada gharak tujuan yang menekan. Perbuatan Allah, hukum hakam Allah, semuanya ada hikmah belaka. Bukan ada gharak tujuan yang menekan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau ada gharak tujuan menekan, itu sifat bagi hawadis. Itu sifat bagi hawadis. Kita kena buat itu, kena buat ini. Kenapa? Kerana kita sebagai hamba, maka kita kena ikut perintah Allah. Sebab apa? Sebab nak selamat dunia akhirah. Tu. Semua tu ada gharak belaka kita ni. Ada tujuan yang menekan. Kalau tak ada tujuan tu, tak buat kita perintah Allah. Yang kita buat perintah Allah, tinggal dengan Allah ni, kerana ada tujuan yang menekan. Sebab apa? Nak selamat dunia, nak selamat akhirat. Sebab itulah kita patuh kepada Allah. Sebab di kita ada gharak, ada tujuan yang menekan. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil yang ke-8. Daripada 8 mustahil, masuk di bawah mumasalatuhu ta'ala lil hawadith. Serupa Allah Subhanahu wa ta'ala akan segala perkara yang baharu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.